Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Remy daripada SMK Duran Tunggal, Cikgu Sains anda. Cikgu rasa ramai murid ternanti untuk belajar subjek sains kan pada hari ini? Jadi pada hari ini, Cikgu akan mengajar tajuk bab 7 keelektrikan. Murid-murid, pada awal bab ini, kita perlu mempelajari tentang tenaga. Apa itu tenaga? Tenaga bermaksud satu keupayaan untuk melakukan kerja dan unit piawai antarabangsanya adalah joule. Tenaga amat penting dalam kehidupan seharian kita. Bolehkah murid-murid menyenaraikan contoh-contoh penggunaan tenaga di sekeliling kita? Ya, contoh penggunaan tenaga adalah seperti berikut. Kereta yang sedang bergerak, pertumbuhan pokok, aktiviti berlari, malah kucing yang sedang tidur juga memerlukan tenaga. Ya, tidur juga memerlukan tenaga. Murid-murid yang disayangi, tenaga wujud dalam pelbagai bentuk. Terdapat 9 bentuk tenaga yang terdapat di muka bumi ini. 1. Gitar menghasilkan tenaga bunyi. Mentol menyala kerana tenaga elektrik. Unggun api menghasilkan tenaga haba. Tenaga kimia terdapat di dalam bateri, manakala matahari memancarkan sinaran iaitu merupakan tenaga cahaya, kipas yang berpusing mempunyai tenaga kinetik dan bahan radioaktif seperti uranium akan menjana tenaga nuklear. Ke-8, meluncur salji memerlukan tenaga keupayaan graviti, manakala gelang getah mempunyai tenaga keupayaan elastik. Sementara tadi, murid-murid telah pun mengetahui bentuk-bentuk tenaga. Sekarang, ayuh kita belajar sumber-sumber tenaga. Bagaimana kita boleh menjana dan menghasilkan tenaga? Terdapat 8 sumber tenaga iaitu 1. Matahari ataupun solar. 2. Geoterma iaitu haba dari dalam bumi. 3. Air. 4. Biogesim daripada sumber sisa organik benda hidup. 5. Bahan api fosil seperti petroleum. 6. Bahan radioaktif seperti uranium. 7. Ombak dan yang ke-8, angin. Seterusnya, dalam bab ini, cikgu akan menerangkan tentang cas elektrostatik. Apa itu cas elektrostatik? Untuk memberikan lebih pemahaman, pada hari ini, cikgu akan membuat eksperimen mudah dan murid-murid di rumah boleh juga lakukan bersama ibu, ayah dan adik-beradik. Bahan-bahan yang diperlukan untuk buat eksperimen ini adalah penyedut minuman, kain kapas dan cebisan kertas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen kedua ini adalah bekas minuman, penyedut minuman dan kain kapas. Okay. Ada. Murid-murid, mengapakah cebisan kertas tertarik kepada penyedut minuman? Mengapakah aliran air mendekati penyedut minuman? Ini adalah kerana wujudnya cas elektrostatik. Apa itu elektrostatik? Elektro bermaksud elektrik dan statik bermaksud pegun. Maka, elektrostatik adalah cas elektrik yang tidak bergerak ataupun statik. Terdapat dua jenis cas, iaitu cas positif dan cas negatif. Daya elektrostatik menghasilkan daya tarikan dan juga daya tolakan. Sekiranya mempunyai cas yang sama seperti positif, negatif, ia akan saling menolak. Tetapi sekiranya cas yang berlainan, contohnya cas positif dan cas negatif, ia akan saling menarik. Ini menyebabkan cebisan kertas tertarik pada penyedut minuman dan aliran air mendekati penyedut minuman kerana mempunyai cas yang berbeza. Apabila sesuatu bahan digosok,
elektron akan dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain. Ini menyebabkan bilangan elektron akan berubah. Keadaan ini menyebabkan bahan tersebut menjadi bercas. Bahan yang kehilangan elektron menjadi cas positif, manakala bahan yang menerima elektron menjadi cas negatif. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrostatik. Perhatikan pada raja. Elektroskop mempunyai cepi logam, rod logam dan kerajang emas. Apabila pembaris neutral diletakkan pada cepi logam, kerajang emas tidak mencapah. Tetapi jika pembaris bercas positif diletakkan pada cepi logam, ia menyebabkan cas-cas negatif akan tertarik dan berkumpul pada cepi logam. Dan ini menyebabkan cas-cas positif akan berkumpul pada rod logam dan juga kerajang emas. Cas yang sama iaitu positif-positif menyebabkan kerajang emas mencapah. Manakala jika menggunakan pembaris bercas negatif, sama seperti pembaris bercas positif, kerajang emas juga akan mencapah. Bolehkah murid-murid kaitkan konsep elektrostatik dalam kehidupan seharian kita? 1. Geseran antara awan dan udara menyebabkan penghasilan kilat. 2. Palang pencucuh digunakan untuk memastikan percikan bunga api bagi membakar petrol di dalam enjin. 3. Rantai logam pada lori petrol untuk membumikan cas-cas negatif bagi mengelakkan kebakaran. Dan yang keempat, tayar kapal terbang dibuat khas untuk mengalihkan cas elektrik ke bumi apabila kapal terbang mendarat. Dari elektrostatik, kini kita beralih kepada tenaga elektrik. Terdapat banyak sumber tenaga elektrik seperti sel solar, bateri, penjana dan dinamo. Semua sumber tenaga ini menjana dan menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan manusia. Tenaga elektrik berkait rapat dengan arus, voltan dan rintangan. Apakah definisi arus? Arus merupakan kadar pengaliran cas elektrik. Voltan adalah daya elektrik yang diperlukan untuk menggerakkan cas. Manakala rintangan adalah sifat konduktor elektrik yang menentang aliran arus elektrik melaluinya. Arus elektrik dan elektron mengalir dalam arah yang bertentangan. Arus elektrik mengalir dari terminal positif ke terminal negatif bateri, manakala elektron dalam arah yang bertentangan iaitu dari terminal negatif ke terminal positif. Murid-murid, alat ini adalah penjana Van de Graaff yang menjana arus elektrik. Apabila penjana Van de Graaff dihidupkan, kubah akan bercas positif dan menarik cas-cas negatif dari bumi dan mengalir ke kubah. Aliran elektron akan menghasilkan arus elektrik dan dibuktikan dengan pesongan jarum galvanometer. Arus dan voltan adalah kuantiti yang boleh diukur. Arus diukur dengan menggunakan ammeter dan unitnya adalah ampere dengan simbol A. Voltan pula diukur dengan menggunakan voltmeter dan unitnya adalah volt, ditulis dengan simbol V. Murid-murid, apakah hubungan antara rintangan dan arus? Dalam eksperimen ini, pemboleh ubah dimanipulasi adalah rintangan, manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah arus. Keputusan mendapati bahawa semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik. Seterusnya, apakah hubungan antara voltan dan arus? Untuk eksperimen ini pula, pemboleh ubah dimanipulasi adalah nilai voltan dan pemboleh ubah bergerak balas adalah nilai arus. Keputusan yang diperolehi dapat disimpulkan bahawa semakin besar voltan, semakin besar arus yang mengalir dan nilai rintangan adalah sentiasa malar sepanjang eksperimen. Murid-murid, daripada kedua-dua eksperimen tadi, terbitnya hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahawa arus yang mengalir adalah berkadar terus dengan voltan serta nilai rintangan adalah sentiasa tetap. Rintangan diukur dengan unit Ohm. Semakin besar nilai Ohm, semakin besar nilai rintangan. Hukum Ohm telah menerbitkan formula pengiraan voltan, arus dan rintangan. Bagi memudahkan pengiraan, murid-murid boleh menggunakan rumus segitiga. V untuk voltan, I untuk arus dan R untuk rintangan. Sebagai contoh, untuk mengira voltan,
tutup V dalam segitiga, maka arus darab rintangan. Untuk mencari arus, tutup I dalam segitiga, maka voltan bahagi rintangan. Dan jika untuk mencari rintangan, tutup R dalam segitiga, maka voltan bahagi arus. Murid-murid, jom kita uji minda. Soalan pertama. Hitungkan nilai voltan jika arus yang mengalir dalam litar adalah 2 ampere dan rintangannya ialah 3 ohm. Dengan menggunakan rumus segitiga, V sama dengan I darab R, masukkan nilai arus dan rintangan. V sama dengan 2 ampere darab 3 ohm, maka voltan bersamaan 6 volt. Soalan kedua. Berapakah nilai arus yang mengalir dalam 1 liter jika perintang yang digunakan ialah 5 ohm dan voltan ialah 120 volt? Dengan menggunakan rumus segitiga, I sama dengan V bahagi R. Masukkan nilai voltan dan rintangan. I sama dengan 120 volt bahagi 5 ohm, maka nilai arus bersamaan 24 ampere. Soalan ketiga. Perhatikan pada raja. Kirakan nilai perintang X pada litar. Murid-murid, dengan menggunakan rumus segitiga, rintangan sama dengan V bahagi I. Masukkan nilai voltan dan arus. R sama dengan 21 volt bahagi 3 ampere. Maka nilai rintangan bersamaan 7 ohm. Murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Banyak yang kita telah pelajari pada hari ini. Cikgu Remy harap murid-murid dapat mengetahui 1. Tenaga, bentuk tenaga dan sumber tenaga. 2. Cas elektrostatik, fungsi elektroskop serta fenomena dan aplikasi elektrostatik. Dan yang ketiga, arus, voltan, rintangan serta hukum Ohm. Ingat murid, sains itu mudah dan menyeronokkan. Saya Cikgu Remy, Cikgu Sains anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.